بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini juga diriwayatkan daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu sekalian, Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang ketika mana umurnya 10 tahun, Ummu Sulaim ibu dia mewakafkan Anas bin Malik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun duduk dengan Rasulullah, belajar dengan Nabi, berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia di antara orang alim di kalangan para sahabat. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahawa Anas bin Malik mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa berkaitan dengan umur panjang, dia dapat doa daripada Rasulullah. Doa berkaitan dengan zuriat yang ramai, dia dapat doa daripada Nabi. Doa berkaitan dengan rezeki yang banyak, dia dapat doa daripada Nabi. Bahkan dalam kitab Al-Isabah mengatakan bahawa umur Anas bin Malik hampir 107 umur dia. Cucu dan keturunan cucu dia dalam lebih kurang 100. Ini dalam kitab Al-Isabah. Dan beliau di kalangan orang yang kaya di kalangan para sahabat, Anas bin Malik. Satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mendengar doa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya berbunyi, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang Anas bin Malik dengar ketika mana Nabi duk baca doa. Ya muqallibal qulub, wahai zat, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik. Kau tetapkanlah hatiku ni ya Allah agar berada di atas agama. Ini doa Nabi baca, Anas bin Malik dengar. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian tuan-tuan, Anas bin Malik ni bila duk mati doa Nabi, timbul satu persoalan dalam minda dia. Dia tanya dekat Nabi, Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafa alaina? Kata Anas bin Malik, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepada kamu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu. Fahal takhafa alaina? Adakah kamu rasa bimbang di atas agama dan keyakinan kami ya Rasulullah? Betul tak? Kenapa Nabi boleh tanya soalan ni? Sebab Nabi duk ulang kali duk baca tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Seolah-olah satu tamparan kepada sahabat, takkan tak percaya dekat kami? Kami berdakwah bersama dengan kamu, kami beriman apa yang disampaikan, diwahyukan kepada kamu. Seolah-olah Nabi balik kata, tukar doa lelah, hak tu kami dah selesai lah. Macam tu. Kemudian tuan-tuan tengok apa jawab Nabi. Qala na'am. Kata Anas, betul apa yang cakap tu. Bukan aku tak percaya tentang keimanan kalian, bukan aku tak percaya dan bimbang terhadap prinsip kalian. Aku tahu semua itu.
Ada di kalangan kalian yang gugur syahid demi menegakkan kalimatullah hiyal ulia. Ada di antara kalian yang dibuang keluarga seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Aku tahu semua itu. Tetapi ingat Anas, innal quluba baina asba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas, ingat, sesungguhnya hati manusia itu baina asba'aini min asabi'illah, di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Para ulama Al-Allamah Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi bi Syarah Sunan Tirmidzi, apabila mensyarahkan hadis ni tuan-tuan, hati manusia ni antara dua, di antara dua jari, antara jari-jari Allah, bukan bermaksud kita pergi angkat jari kita, pergi bilang jari kita ni, jari Allah ni ada 10 apa? Dah kata jari Allah. Jangan duk faham macam tu. Sebab tu dalam ilmu hadis ada satu bab hadithul muskil. Hadithul muskil bermaksud bila kita baca hadis tu, dia mendatangkan tafsiran yang pelik. Kita silap. Hadis tu tak silap, tapi tafsiran kita tu yang salah. Maka ulama mengatakan bahawa hadis ni merujuk kepada kita bahawa yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia ni di bawah dan Allah boleh membolak-balikkan mengikut kehendak dia, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hati manusia ni dia boleh berubah. Al-Imam Al-Jurjani mengatakan bahawa apabila mensyarahkan perkataan al-qulub itu merujuk kepada berubah hati ni. Hari ni jadi lagu lain, esok jadi lagu lain. Waktu muda dia jadi lagu lain, waktu menjekam usia dia jadi lagu lain. Duduk dalam masjid jadi lagu lain, duduk luar masjid dia terlibat kasut ceramah. Terus gila. Saya pergi ceramah kat mana, satu tempat. Kita ceramah eloknya, kawan tu duduk angguk, keluar dia balas sipa kita. Tapi mana sipa aku pula dah. Kalau nak balas pun tengok lah. Terus ceramah dia balun. Dan dalam masjid dia duduk angguk kita ceramah, nak ada balas kasut kita. Tak etika masjid pun bagui. Kata ustaz, tak apa, kami ada kasut spare. Kasut spare pun saya tengok sebelah lain. Kita fikir ada kali nak pakai pun. Kan? Lain kali balik kaki ayam. Tak, saya nak abang jadi tuan-tuan sekalian. Hati manusia ni begitu, dia boleh berubah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang hamba Allah itu dilihat dan nilai di akhir hayatnya. Lepas tu dalam riwayat yang sama Nabi kata, ada di kalangan hamba Allah yang awalnya melakukan amalu min ahli nar, perbuatan seperti perbuatan ahli neraka. Apabila dia menjelang usianya, dia kembali kepada Islam, dia kembali kepada Allah, dia melakukan amal min ahli jannah, dan dia mati dengan melakukan amalan seperti ahli syurga, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang hamba Allah itu dinilai dan ditinggal di akhir hayat dia. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati hamba, kau tetapkanlah hatiku dengan agamamu. Mudah-mudahan doa yang saya petik dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Baik, terus sekilas kita sambung pembacaan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Baik, tuan-tuan sekalian, pada pagi subuh ni kita buka muka surat 255, iaitu pada bab muslihat iblis terhadap orang-orang sufi dalam masalah taharah. Ini masih lagi pada bab kita katakan tipu iblis kepada golongan sufi. Jadi golongan sufi ni dia ada banyak, dia punya cabang-cabang dia, subtopik dia. Pertemuan lepas kalau tuan-tuan ingat, iaitu dalam bab iaitu berkaitan dengan meletakkan Al-Quran Sunnah sebagai, kita katakan bahawa sebagai tujuan utama. Tapi golongan sufi itu jadi hak nombor 2, nombor 3 atas sekilas. Al-Quran Sunnah dia letak nombor 1 yang paling atas.
Itu antara satu budaya iblis kepada puak-puak ni. Yang kedua, yang seterusnya tuan-tuan sekalian, tipu melas iblis terhadap golongan orang-orang sufi dalam masalah taharah. Taharah ni maksudnya ialah bersih lah. Nah, sebagai contohnya ambil wudu ke, ambil ayat semayang ke, mandi wajib ke, itu dalam bab taharah. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab fuqaha, dalam kitab-kitab fiqh, bahkan dalam kitab Al-Bukhari khususnya dalam kitab Sunan, ada bab khas dibincangkan, itu babut taharah, bab menyuci ni. Ya, tuan-tuan tengok bagaimana tipu daya iblis terhadap golongan sufi khususnya dalam masalah bersuci ni tuan-tuan, bab taharah. Tuan-tuan tengok perenggan yang pertama. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, di bahagian terdahulu sudah kami sebutkan musuh iblis terhadap para ahli ibadah dalam masalah taharah. Tuan-tuan ingat dulu punya cerita Ibnu Jauzi, dia ada satu bab cerita tentang ahli ibadat. Dia kuat ibadat, tuan-tuan sekalian. Dia kuat ibadat tapi ada masalah dari bab taharah ni. Kena murung dengan iblis khususnya dalam bab taharah. Tapi dalam bab ni tuan-tuan sekalian, tetapi yang dilancarkan terhadap orang-orang sufi ini jauh lebih parah daripada itu. Hak itu ni cerita tu parah juga, hak ni lagi parah. Tuan-tuan tengok nanti macam mana Al-Imam Ibnu Jauzi dia bahas cerita ni dah berlaku. Tuan-tuan patut hitung dulu, sebab ini ulama kurun yang ke-6, 600 Hijrah. Dia wafat sekitar 590 Hijrah begitu. Maknanya dapat dia ulama kurun yang ke-6, Al-Imam Ibnu Jauzi. Dah ada dah perangai macam ni dalam maksudnya waktu zaman dia. Tuan-tuan tengok. Maka rasa was-was mereka lebih kuat dalam menggunakan air yang banyak. Bab taharah ni kira air lah tuan-tuan. Isunya ialah air. Jadi golongan sufi yang tidak ada ilmu ni tuan-tuan, mereka kita kata ditipu oleh iblis khususnya dalam bab was-was yang kuat. Was-was sikit tu kita kata okey lagi lah, boleh diubati. Ni penyakit was-was yang kuat ni. Dalam menggunakan air yang banyak, sampai kami mendengar bahawa Ibnu Aqil pernah memasuki suatu tempat yang dibatasi dengan tali. Lalu dia pun wudu. Orang-orang sufi melihat, mentertawanya terbahak-bahak. Ibnu Aqil. Ibnu Aqil yang ulama tuan-tuan waktu zaman dia, waktu zaman Ibnu Jauzi ini, Ibnu Aqil ni, dia ambil air semayang menggunakan air mutlak yang sikit je. Kalau kita ni buka pik kira pilih air keluar tu kira sikit lah, tak dia buka dengan berbung terus keluar macam maju tu dah lah. Buka sikit je, abang nak ambil air semayang. Ibnu Aqil dia ambil air semayang menggunakan air itu sikit je, air mutlak. Puak-puak sufi yang tak ada ilmu ni tuan-tuan gelak dekat dia. Gelak kat dia dalam keadaan terbahak-bahak. Kerana kata golongan sufi, kerana air yang digunakan itu sangat sedikit. Dia kata, macam mana ambil air semayang, nak menghadap Allah, nak bersihkan diri kamu, ambil wudu dalam keadaan yang tidak sempurna, kata dia. Dalam keadaan ambil ayat yang sikit, hang nak bertemu dengan Allah. Ni puak sufi yang tak ada ilmu ni. Dia tafsir nas agama ataupun dia mentakwil, dia melihat kefahaman mengikut kefahaman akal dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, para ulama kalau kita tengok kalau kita bahas tuan-tuan sekalian, hatta dalam bab amalan pun tuan-tuan, amalan ni kalau kita tengok prinsip dan konsep dia ialah amalan yang paling terbaik. Betul tak tuan-tuan? Dalam surah Al-Mulk Allah sebut dalam Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Bukan di aktsar, bukan hak paling banyak, tapi hak paling terbaik. Paling terbaik ni tuan-tuan, mungkin tak banyak dia amalan tu dia buat, tapi berkualiti. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia kata ketika mana aku sujud pada Allah, dan sujud tu paling aku khusyuk, kata Ibnu Umar.
Aku mengharapkan Allah mengambil nyawa aku, kata dia. Kata Abdullah ibn Umar. Para ulama apabila membahaskan asar Abdullah bin Umar ni, dia kata apa? Itu menunjukkan kepada kita bahawa sahabat Nabi SAW sangat mementingkan kualiti berbanding dengan kuantiti. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, apabila menafsir perkataan ahsanu amala itu merujuk kepada amalan yang disepakati oleh para ulama. Pertama, yang kedua iaitu amalan. Ini disebut oleh Qadhi Iyad. Qadhi Iyad dia mengatakan bahawa amalan yang merasai hati jantung kita, makna kualiti amal ibadat. Tapi kalau banyak campur dengan kualiti, hak tu lagi terbaik. Sebagai contohnya apabila kita membaca Al-Quran, ada orang duk kalut khatam Quran, aku khatam 3 kali dah. Memanglah hang khatam 3 kali. Tapi yang sangat dikehendaki oleh agama ialah menghayati apa yang terkandung dalam Al-Quran tu. Kerana banyak cerita hal tersebut. Maknanya para ulama mementingkan, maknanya agama melihat kepada. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, ada amalan yang buat sikit tapi pahalanya banyak. Seperti Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, Nabi kata, kalimatan habibatan ila Rahman, sakhilatan fil mizan, khafifatan ala lisan. 2 kalimat, 2 ayat yang ringan diungkapkan dengan mulut tapi berat waktu timbangan esok. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir tu. Zikir ni ada dalam Bukhari Muslim muttafaqun alaih, sahih matan dan sanadnya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ulang zikir tu. Itulah kalimatan habibatan ila Rahman. 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Tuan-tuan, baik, tuan-tuan tengok kemudian maka tidak tahu bahawa air untuk wuduk cukup yang dapat membasahi anggota tubuh yang memang harus dibasuh. Maka kami mendengar bahawa Abu Hamid Al-Shirazi bertanya kepada seseorang yang miskin, dari mana engkau berwuduk? Orang miskin itu menjawab, dari sungai. Tetapi aku tetap merasa was-was dalam bersuci. La haula wala quwwata illa billah. Ni kata ahli sufi. Tu tara ambil air semayang menggunakan air sungai, tu pun dia rasa wah-wah lagi, dia kata tak puas lagi. Tu tara ambil air sungai. Nak abang kata macam mana golongan sufi yang tidak ada ilmu, dia mentakwil agama ikut kefahaman dia. Kita jangan macam tu, tuan-tuan. Biar kita orang yang ahli sufi yang belajar, yang menuntut ilmu, yang berpegang teguh dengan syariat, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Biar kita duduk golongan ahli sufi yang macam ni. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan tengok. Kata Abu Hamid berkata, yang kulihat tentang orang-orang sufi pada zamanku, mereka mengejek syaitan. Sekarang justru syaitanlah yang mengejek mereka. Ini kata Abu Hamid. Dalam ucapan mereka, dalam tausiah sesama ahli mereka, dia ada kata kita kena menjauhi syaitan, kita kena jaga dengan syaitan dan sebagainya, berhati-hati dengan tipu daya syaitan. Tapi dalam bab ibadat, dalam bab taharah, dia kena bohong dengan iblis. Sebab tu awal lagi saya sebut, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Tidak sama sekali. Mesti kena belajar. Ahli sufi yang mesti kena melakukan amal ibadat kena dengan Al-Quran dan Sunnah yang beri di atas ulama yang berkabar. Yang ni yang kita nak kena tarik orang Islam supaya mendekati hal tersebut. Kalau tidak, bersimpang siur habis agama kita. Sebab tu Al-Imam Ibn Sirin, tuan-tuan sekalian, saya buat sedikit rujukan. Al-Imam Ibn Sirin dalam kitab Tafsir At-Tabari, bahkan dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Kathir jilid yang ketiga, awalu minal qasil iblis wa ma ubidat asy-syamsu wal qamar
illa bil maqayis isnadu sahih aidan. Kata Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, makhluk yang pertama-tama menggunakan qiyas ialah iblis. Qiyas yang batil. Ini yang kata qiyas ni. Dia qiyas habis. Tapi qiyas hang macam mana? Iblis guna qiyas dulu ni. Tapi qiyas tu qiyas batil, kata ulama. Qiyas yang salah. Qiyas yang diiktiraf oleh Allah ialah qiyas yang bertepatan dengan disiplin ilmu. Hak tu tak apa. Ni dia qiyas lagu mana pun tak tahu, bercanggah dengan Quran Sunnah. Itu dia punya track dia. Itu prinsip dia dalam agama. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu Al-Imam Al-Karmani mengatakan bahawa qiyas dia ada dua. Qiyasul haq wal qiyasul batil. Hari ini ada pesta buku di Mesir, di Kahirah. Kawan-kawan kita masih mengaji di Mesir, tuan-tuan, duk update. Beli kitab ni, beli kitab ni. Kita kalau ada hak tu kat Malaysia, kat tuan sekalian, kita celapa api dah. Aku tak kira. Kan? Kitab-kitab besar ni. Banyak ceritakan baru. Saya tengok dekat ni ada satu kitab membahaskan tentang qiyas. Qiyas tuan-tuan. Bagaimana qiyas yang betul menurut disiplin ilmu. Ulama bahas dah. Al-Imam Al-Qarafi, seorang ulama dalam bidang usul fiqh, bahas qas dalam bab qiyas ni. Jangan umi pakai tak apa kami qiyas tu betul dah. Qiyas macam mana? Seperti mana dalam bab ni. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu para ulama usul fiqh apabila menyebut tentang kaedah yang sangat jelas, iaitu kaedah al-yaqin la yazulu bi syak, keyakinan itu mengangkat syak. Bertepatan dalam satu hadis, tuan-tuan sekalian, riwayat Imam Muslim, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alayhi akhraja minhu syai' am la. Satu hari Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendapati ada sesuatu perkara ataupun kita kata yang keluar daripada perut dia, bahasa kita ni dia ketut dah tuan-tuan, dia rasa ya, tapi tak dapat pastikan dia kentut ataupun tidak, dia hanya rasa ya. Tengok tuan-tuan, kata Nabi fala yakhrujanna minal masajid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, akhrajahu Muslim. Dia tak payah tinggal dalam masjid, dia tak payah keluar daripada masjid, sehinggalah dia dengar bunyi tu, dengar bunyi kentut tu lah. Yang kedua, dia dapat bau. Ni kentut bau pun dah rasa, kita kata dengar pun dah. Nabi kata kembali kepada asal. Maknanya apa? Hang dah tak sembahyang lah tu. Duk fikir lebih-lebih pasal apa? Yang duk fikir lebih-lebih disebab untuk sekalian, ialah apa dia kita katakan bahawa was-was daripada syaitan. Sebab tu dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi sebut la yansarifu hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Jelas. Itu menunjukkan bahawa al-yaqin la yazulu bi syak. Keyakinan itu mengangkat syak dan was-was. Tapi golongan sufi dia tak ada benda ni tuan-tuan. Wah-was, selagi banyak wah-was, selagi kuatlah kata dia ibadat dia pada Allah. Semakin kualiti lah ibadat dia dengan Allah. Faham macam mana agama macam ni? Tengok ulama usul fiqh, Al-Imam Qarafi kata apa? Kalau tidak ada sebab-sebab tersebut, qul bismillah, teruskan amal ibadat. Tuan sekalian, apatah lagi hari ni ada orang dia kata tak boleh basuh baju guna mesin basuh. Kan dia kata tak sah mayang. La ilaha illallah. Tengoklah fatwa kebangsaan kata apa berkaitan dengan mesin basuh ni. Dia kata saya pernah jumpa. Dia kata dah tak sah mesin basuh. Basuh ni kata tak sah, kata baca mana ayat mutlak lagu mana. Tengok fatwa kebangsaan dia dah kaji dah berkaitan dengan isu fiqh ni. Maka mengatakan bahawa sah. Tu sah duk menyusahkan orang Islam. Jenuh tiap hari nak kena basuh nu hak kerja pejabat lagu mana. Tiap hari nak kena basuh guna tangan. Sah hukum dia. Boleh pakai semayang baju ini basuh dalam bisi basuh tu. Tengok fatwa Irsyadul Fatwa. Boleh rujuk fatwa-fatwa mufti masing-masing. Tuan-tuan sekalian,
Nah, begitu juga ada orang mengatakan bahawa apabila kita solat di atas kapal, baru ni sebelum nak pergi ceramah ada orang mai bisik kat saya, ustaz, apa hukum kita sembahyang atas bot, kena qada balik ataupun tidak? Saya kata tak qada balik, tak payah qada balik, tak payah ulang balik solat tu, sah dah. Berdasarkan apa? Dr. Wahab Az-Zuhairi dalam kitab dia Fiqhul Islam wa Adillatuh, rujuk kitab fiqh ni ulama fiqh dunia. Tak perlu ulang kerana berasaskan satu dalil hadis yang sahih, Nabi salat di atas unta. Tu macam mana pok-pok nelayan nak tangkap ikan seminggu dua, balik meja ikan kat kita, tak kena kotor balik seminggu. Tak payah. Nabi solat atas unta. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, solat Nabi pada waktu itu sebut ialah solat fardu, bukan solat sunat. Ibn Hajar kata, mana Islam tidak menyusahkan kita. Ada jenis orang semakin susah buat ibadat, semakin dia rasa bahawa itulah kualiti dia. Bukan faham macam tu. Maknanya kualiti amal ibadat tu kena dengan Quran Sunnah, penghayatan hati, kehadiran hati kita dalam satu ibadat. Itu kualiti kita dalam ibadat. Bukan semakin susah kita, semakin buat, semakin kita kata semakin kita kata merapatkan diri dengan Allah. Tidak. Yakni apa yang menepati dengan Quran dan Sunnah dan menghadiri hati dengan penuh keikhlasan, maka itulah amal ibadat yang berkualiti. Ahsanu amala, ahsan itu yang paling terbaik. Maka muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sekalian ini di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada tipu daya iblis, khususnya kepada golongan sufi yang tidak ada ilmu, ya, yang dalam masalah taharah. Maka kita berhati-hati. Kita orang belajar, kita orang yang talabul ilm, menuntut ilmu. Kita belajar fiqh, kita belajar tauhid, kita belajar tafsir, kita belajar hadis. Maka ilmu-ilmu ini menjadi satu adunan untuk kita melakukan amal ibadah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mengaji satu ya, kemudian hak lain kita nilai. Jangan. Semua kita belajar tauhid, fiqh, semua kita mengaji. Supaya apa? Amal ibadat kita itu dilakukan dengan penghayatan ilmu dan menghadirkan hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin mukminin yang dirahmati Allah, cukup takat itu dulu perkongsian tazkirah subuh kita pada pagi ini. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan masuk lagi, iaitu tipu muslihat iblis terhadap golongan sufi dalam masalah solat. Jadi puak sufi ni kena. Sufi yang hulu ni, bukan sufi yang tak, sufi yang ilmu tak ada masalah apa. Ni sufi yang hulu, yang berlebih-lebihan ni. Jangan duk silap faham pula kata Ustaz Isan ni dia tibai puak sufi ni. Dah, dengar bagi elok. Jangan duk dengar ceramah sekat-sekat. Dengar bagi habis. Daripada awal sampai habis. Baru faham apa hak saya cerita ni. Dekat tu dulu perkongsian kita pada hari ini. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.